Assalamualaikum. Ni hao ma, saya Hakim. So, saya nak ceritakan tentang pengalaman menarik saya berada di Beijing. Okey, sebelum itu, saya nak ceritakan saya sebenarnya dah pergi ke Beijing sebanyak 2 kali dah. So, maksudnya first trip saya pergi dengan satu family. Second trip saya pergi dengan travel agency lah. Okay, so saya yang first trip tu, saya sebenarnya tak berapa ingat sangat sebab saya dah lama dah pergi time tu. Tak silap saya pergi time umur saya darjah 2 atau darjah 3, saya dah lupa. Okay, so kita teruskan dengan trip yang kedua yang saya pergi dengan travel agency ni. Okay, pergi travel agency ni saya pergi time saya form 1. Saya form 1. Okay, so saya pergi ni, travel agency ni saya pergi dengan travel agency Nusa Travel. Okay, so saya pergi Nusa Travel ni, saya pergi dalam 7 hari 5 malam. Okay, 7 hari 5 malam. Okay, so maksudnya 7 hari 5 malam saya pergi dengan Nusa Travel. Saya berada dekat sana, saya berada dekat Beijing tu. Okay, lepas tu saya pun pergi dekat sana dengan harga yang boleh tahan murah jugalah, ataupun bagi saya sedang-sedang lah. Harga dia kat tengah-tengah lah, tak terlampau mahal sangat dan tak terlampau murah sangat. So harga dia dalam RM1,999 seorang. Okay, so maksudnya saya time pergi second trip tu, saya pergi dengan 4 orang. Kakak saya, adik saya, ayah saya dengan saya lah. Okay, so saya 1999 tu saya teruskan kepada 2000 lah, sebab dia dah dekat dengan harga 2000 kan. Okay, so contohlah RM2,000 seorang. Saya pergi dengan family saya. Saya pergi dengan 4 orang. So jadinya 2000 kali 4 orang sama dengan 8000 orang lah saya dah pergi. 8000 orang. So saya nak minta maaf, sebenarnya saya tersilap, bukan 8000 orang, RM8000 sebenarnya. Okay, so saya akan ceritakan kelebihan kalau kita pergi dengan travel agency ni. Okay, so kalau kita pergi travel agency ni, kelebihan dia senanglah nak cari, senanglah kita nak makan. Sebabnya travel agency ni diorang akan terus orderkan, diorang akan terus cari makanan tempat-tempat yang halal lah, yang diiktirafkan halal. Okay, so kalau korang pergi travel and tours ni, korang dah banyak benda lah, korang tak payah nak buat sangat sebenarnya. Sebabnya banyak diorang dah buat. Contoh kalau macam harga korang nak masuk ke tempat-tempat museum-museum kan, diorang dah terus bayar dah. Okay, so kita pergi terus. Okay, so saya pergi trip yang kedua ni, saya pergi time musim sejuk, time winter. Saya pergi 23 hari bulan 12 2018 sehingga 28. Sebenarnya saya nak minta maaf juga lagi sekali. Sebenarnya bukan 28 bulan, 20 sampai 29 bulan. 29 dan 12. Okay, so bila saya pergi tu pun dalam grup saya campur. Sebenarnya ada orang Malaysia dengan orang Indo, tapi orang Indonesia ni tak banyak lah, cuma dalam satu keluarga macam tu lah. Dan diorang naik flight daripada Indonesia dan diorang terus pergi ke Beijing, dan terus jumpa kita orang je lah kat situ semua, jumpa semua sekali. Okay, so kami semua pun berkumpul kat KLIA 3 jam sebelum berlepas lah. Maksudnya kita orang pergi tu dalam pukul berapa? Saya rasa kita orang gerak pun dalam petang-petang macam tu lah, lebih kurang petang macam tu lah kita orang gerak. Okay, so macam biasa kalau Kuala Lumpur to Beijing ni
kena ambil masa dalam 6 jam lah. 6 jam, kurang 6 jam macam tu. Okay, so dalam flight ni tak banyak sangat benda yang kita boleh cerita, sebabnya tak banyak benda menarik sebenarnya dalam flight ni. Okay, so bila dah sampai dah lebih kurang tengah malam macam tu, tengah malam. Okay, tengah malam tu sebenarnya kami bukan dia buat kesilapan, sebenarnya macam kami terlupa. Sebenarnya time kami pergi time winter. Lepas tu kita orang punya sweater dalam luggage. So the luggage tu dekat dalam perut kapal terbang tu. So kita orang nak kena tunggulah kan. So bila keluar tu grup kita orang tu semua dah pakai jaket siap-siap. So bila kita orang pun tak pakai lah jaket sweater semua kan. Kita pakai baju kemeja semua. Lepas tu bila keluar tu memang sejuk betul. Memang cakap pun berasap lah semua. Sebab kita orang kita winter ni, dia punya degree dia macam negatif 1 ke bawah macam tu lah. Dia tak ada atas negatif ke atas lah. Dia tak ada macam tu. Okay, so bila keluar tu memang sejuk betul. Lepas tu bila keluar daripada flight lebih kurang tengah malam macam tu, Lepas keluar flight, lepas tu dah siap habis semua chop tu, lepas tu kita orang semua pergi kat luggage, tempat nak ambil luggage tu. Lepas tu dah buka semua beg luggage, ambil sweater semua. Lepas tu kita orang keluar, kita jumpa dengan group yang satu family daripada Indonesia tu. Lepas tu masuk dalam bas, sebab keluar tu memang mulut berasap semua. Masuk dalam bas, lepas tu daripada airport Beijing airport tu, daripada situ nak ke hotel kita orang boleh tahan lama lah juga, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dah sampai hotel pun dah tengah malam kan, dah pagi macam tu. Lepas tu dah penat-penat semua, dah duduk dalam flight pun 6 jam. Lepas tu dah sampai hotel, kita orang tidur, ambil semua kunci. Lepas tu masuk bilik, solat kejap, lepas tu tidur dah lah. Okay, lepas tu dah siap-siap tidur. Second day pula dekat Beijing. Okay, second day tu macam biasa, sarapan dulu, bagi kenyang dulu perut tu. Okay, lepas sarapan tu kita orang pun mulakan lah dengan kita orang punya trip kita orang, itinerary kita orang. Okay, firstly tempat kita orang pergi adalah Tiananmen Square. Okay, kalau korang nak tahu, Tiananmen Square ni macam dataran bandar terbesar di dunia, dan dia bersepadan dengan Great Hall of People dan Chairman Mao. Okay, tahu saya sikit nak sebut. Okay, nama dia ni Chairman Mausoleum. Okay, so di bahagian utara, di bahagian utara terdapat kota larangan, iaitu Forbidden City. Okay, kompleks istana kerajaan dan rumah kepada Emperor of Ming dan Qing selama lebih dari 500 tahun. Okay, lepas tu lepas dah habis tarik gambar semua dekat situ, tempat tuan dah pergi tu Tiananmen Square dengan Forbidden City tu, dah tarik gambar semua, dah penat-penat, dah tak gambar semua, dah penat kan, mesti perut lapar balik kan. Okay, so bila perut lapar balik tu, kita orang pun pergilah makan tengah hari. Okay, lepas makan tengah hari tu, selepas makan tengah hari, kita orang pergi menunaikan kewajipan kita lah. Okay, kita perlu solat. Okay, so kita orang pun solat dekat Masjid Niuji. Okay, sejarah masjid ni sebenarnya paling terkenal dekat Beijing, dan dengan dia punya sejarah dia lebih daripada 1000 tahun. Lama kat tu. Okay, so lepas dah habis solat semua tu, so sebenarnya ada satu supermarket Muslim kat situ, kalau korang nak tahu. Dan dia tidak jauh pun dekat dengan masjid tu, Masjid Niuji tu. Lepas tu kita pergi dekat supermarket Muslim tu.
kita orang adalah beli barang-barang macam contoh kuaci. So saya tunjuk video lah kakak saya cakap Cina dengan orang yang jual kuaci tu. 是菜，对对对，12块9啊，一个是两个两个就是26吧26不到26，好看两个图。好，要哪个口味的？这是原味的，这个原味的，一个山水口味的，还有一个焦糖味的。两个免费，对对对，这个是不用交钱的。两个三对，要一个三个交26，对对，这样微捆这样拿出去就行。等一下dua free satu Okey. dua free satu一个26对， Okay, so sebenarnya supermarket Muslim ni dia adalah satu-satunya pasar raya untuk umat Islam tempatan. So maksudnya untuk umat Islam tempat dekat Beijing China tu, kat situ je lah supermarket Muslim dia. Okay, lepas tu lepas dah habis semua tu, dah malam je tu, kita orang pun nikmatilah pertunjukan acrobatic show pada waktu malam. Memang boleh tahan biasa juga acrobatic show tu, tapi boleh lah sebab macam nak relax kan. Dah penat-penat jalan tadi, so kita nak relaxkan kaki kan. Okay, selepas habis tengok acrobatic show tu pun kita dah penat-penat, kita si penat sangat kan. So kita pun baliklah ke hotel. So the third day dekat Beijing, macam biasa kita sarapan dulu. Lepas sarapan pun kita mulakan itinerary kita balik. Okay, so lawatan yang kita orang mulakan dengan kita orang mengunjungi tembok besar China, iaitu Great Wall. Okay, Great Wall ni macam korang tahu semua, Great Wall ni dia macam terpanjang di dunia lah. Sebenarnya Great Wall ni dia ada banyak pintu dia. Ada pintu utara, ada pintu selatan dia. Okay, lepas dapat gambar tu, saya sebenarnya ada cerita sedih sikit lah. Saya waktu first trip saya pergi dengan family saya tu, saya kan time tu kecil lagi, so saya tak dapat lah nak ikut sekali sebabnya dengan angin yang sangat kuat, memang sejuk kat situ kan, memang ramai. Lepas tu saya tak nak pergi, time tu saya demam. So ayah saya, abang saya dengan kakak saya je lah pergi. Yang second trip ni, saya get emergency ni, saya pergi sebabnya saya nak cuba naik atas lah. Saya nak naik atas, saya nak tengok ada apa dekat atas tu kan. Saya naik atas, sebenarnya kalau kita ada jumpa satu kedai ni, dia boleh tulis nama korang semua. Boleh tulis nama, lepas tu boleh tulis date yang kita naik tu. Okay, sebenarnya yang tu korang kena bayar lah juga benda tu kan. Tak ada benda free pun dekat situ kan. Okay, so macam ayah saya dengan abang saya dengan kakak saya, dia pergi, dia dapat ada satu bongkar emas tu. Okay, sorry, sebenarnya dia bukan bongkar emas, dia cuma macam cendera mata. Cendera mata. Okay, macam ni lah korang akan dapat bekas ni. Lepas tu korang akan dapat medal ni. Okay, yang ni sebenarnya yang ayah saya punya dengan abang saya punya. Okay, kalau korang boleh nampak lah. Nampak tak? Boleh tak nampak? So boleh kan? Okay, so korang akan dapat benda ni tau kalau korang panjat. Tapi sebenarnya korang kena bayar. Kalau nak benda ni korang kena bayar. Okay, lepas tu pun ada penat-penat mendaki atas tu kan. Lepas tu sebenarnya atas tu pun korang boleh menikmati pemandangan dia. Memang cantik lah. Memang cantik lah, cantik sangat. Saya tertipu lah. Korang, kalau korang pergi Great Wall tu, kalau boleh korang nak try panjat sampai atas, boleh lah. Tapi janganlah sampai dah nak sampai Mongolia korang nak pergi tu, tak ada lah. Memang tak lah. Nanti lah kena tembak kan. Kena tembak lah polis Mongolia kan. Tak pasal-pasal lah ni. Okay, lepas tu lepas dah penat-penat semua tu, macam biasa kita akan makan. Okay, sebelum tu
bab makan ni, kalau dekat sana, kalau selalu ni diorang akan hidangkan makanan sayur-sayuran lah. Macam banyak sayur ke ai. Kita orang punya itinerary ni memang banyak tu makan sayur-sayur semua kan, sayur-sayuran tu kan. Lepas tu pun kita orang lepas dah habis makan semua, perut dah kenyang, time ni lah baru seronok saya nak pergi. Okay, time ni kita orang kena pergi main ski. Okay, kita orang, sebab ni first time saya main ski, saya tak pernah main ski. Tapi main ski ni pun memang mahal lah nak bayar. Diorang tak bayarkan yang kita nak main ski ni. Kita kena bayar duit kita sendiri lah. Okay, lepas tu saya pergi situ kan. Saya main ski dengan kakak saya dia. Kakak saya dia pakai duit dia sendiri. Dan yang ayah saya bayarkan lah. Okay, lepas tu saya main-main. Saya ada video dia, saya tunjukkan video tu. Okay. Lepas tu pun kita orang pun kembalilah dekat hotel. Dah penat-penat main, rasa macam penat nak tidur kan. Okay, lepas tu sebelum tidur kita pergi ke hotel. Sampai hotel. Lepas sampai hotel tu okay, sebelum kita orang pergi ski tu, kita solat dulu dekat restoran yang kita orang pergi tu lah kan. Okay, lepas dah pergi main ski tu, dah sampai hotel, kita dinner dulu. Kita dinner, makan tu dinner kita, makan malam. Lepas tu lepas dah makan malam, perut pun kenyang, hati pun senang, kita pun tidurlah balik. Okay, so sampai sini saja saya menjaga buat part yang kedua. Tapi kalau korang semua nak yang part kedua tu, korang boleh komen dekat bawah ni. Okay, so terima kasih kepada semua yang sudi menonton saya punya YouTube ni. Sebenarnya saya baru buat YouTube ni, so terima kasih lah siapa yang support saya, yang tolong subscribe saya. Saya doakan yang terbaik untuk korang semua. Okay.